Kalau saya terjun, kamu sayang saya kah? Luahan terakhir Zara Khairina. Inkues penuh dan saksi sebenar. Inkues Zara Khairina, hari ke-27. Pada malam 15 Julai 2025, suasana asrama sebuah sekolah agama di Kota Kinabalu sunyi, hanya bunyi langkah pelajar yang pulang dari bilik air. Namun di sebalik kesunyian itu, tersembunyi kisah yang kini menjadi tumpuan negara. Zara Khairina Mahathir, pelajar tingkatan 1, ditemui tergampar di dalam longkang asrama pada awal pagi 16 Julai. Apa sebenarnya berlaku malam itu? Adakah ia satu kemalangan atau sesuatu yang lebih gelap sedang disembunyikan? Tonton sampai habis, anda akan faham kenapa seluruh Malaysia tersentuh dengan kisah ini. Penafian, video ini disusun berdasarkan laporan media dan prosiding mahkamah yang sah. Ia tidak bertujuan menuduh mana-mana pihak tetapi untuk memberi kesedaran tentang isu keselamatan pelajar dan buli. Semua kandungan disampaikan dengan rasa hormat kepada arwah Zara Khairina dan keluarganya. Seksyen 1. Malam terakhir dilaporkan oleh Peguam Muhammad Syahrul Nizam. Dalam prosiding inkues pada 23 Oktober 2025, saksi ke-29 merupakan kanak-kanak ke-20 tampil memberi keterangan secara in-kamera yang membuka banyak persoalan. Syahrul Nizam. Saksi ke-29 dalam inkues kematian Zara Khairina Mahathir mendakwa bahawa wajah pelajar tingkatan 1 itu kelihatan sedikit pucat ketika berada di dalam tandas. Sekitar jam 12.30 tengah malam 16 Julai lalu, dia mengalami sakit perut dan pergi ke tandas di Aras 3 dengan ditemani seorang rakannya. Di sana, mereka terserempak dengan seorang lagi pelajar junior dari bilik dom Zara. Rakan bilik dom Zara itu memberitahu mereka bahawa Zara sedang berada di dalam tandas nombor 1. Semasa mengisi air, dua rakan saksi keluar menunggu di koridor tandas. Semasa saksi menunggu, dia menghadap cermin dan dia ternampak dari cermin kepala dan muka Zara di atas dinding tandas nombor 1. Muka Zara pada ketika itu kelihatan pucat-pucat sikit. Zara dilihat seolah-olah sedang memerhati siapa yang ada di dalam tandas. Namun, tiada siapa yang mengetuk atau memanggilnya. Saksi keluar ke koridor. Jam menunjukkan 12.50 tengah malam. Mereka cuba kejutkan ketua dom Zara. Tapi, tiada siapa mahu bangun. Ketua dom cuma berkata, "Kenapa dia berkurung juga tu? Biarlah dia tu." Tiada siapa menyangka itu mungkin kali terakhir Zara dilihat hidup. Syahrul Nizam berkata, pada awal pagi 16 Julai, sekitar jam 4.30 pagi, saksi bangun dikejutkan seorang rakan dom yang berkata kepadanya, Zara terjun dari aras 2. Banyak darah dia dekat lantai aras paling bawah. Saksi berkata dia tidak percaya Zara terjun, tetapi bila dia keluar ke koridor bilik dom dan menjenguk ke aras bawah, dia melihat kesan darah di tepi longkang. Ada ramai pelajar juga berdiri di koridor aras 3 ketika itu. Saksi berkata dia tidak tahu dari mana rakannya dengar Zara terjun dari aras 2. Dia juga tidak tahu tentang sesiapa yang ada nampak Zara terjun. Saksi sendiri masih terfikir sama ada Zara terjun dari aras 2 ataupun aras 3. Sambil itu, saksi juga bergegas dan bersiap untuk ke surau untuk sembahyang subuh katanya. Seksyen 2. Budaya teguran dan sindiran. Dilaporkan oleh Peguam Muhammad Syahrul Nizam. Beberapa jam selepas keterangan itu, prosiding diteruskan. Masih saksi ke-29. Namun kali ini, beliau mendedahkan suasana sebenar dalam asrama tersebut. Syahrul Nizam. Saksi berkata hubungan Zara dengan pelajar lain adalah baik sahaja. Tetapi, dia pernah mendengar seorang pelajar perempuan berkata tentang Zara, "Inikah yang mahu jadi badai itu? Sudahlah kuat memaki." Saksi turut mendengar pelajar senior menyindir Zara Khairina yang didakwa gedik serta berlagak dengan pelajar lain. Saksi turut mengesahkan wujud budaya dalam kalangan pelajar senior yang menegur dan memarahi pelajar junior di asrama melalui sindiran atau teguran keras yang sengaja menyebabkan pelajar junior berasa malu.
Budaya sindiran dan teguran keras ini satu norma di banyak asrama. Tapi adakah ia telah melampaui batas? Syahrul Nizam, antara bentuk sindiran adalah dengan menyebut secara kuat tetapi tanpa menyatakan nama pelajar yang dituju. Apakah sindiran-sindiran ini telah meninggalkan kesan emosi kepada Zara? Atau adakah ia berkait dengan apa yang berlaku malam itu? Seksyen 3, Diari dan Coretan Perasaan dilaporkan oleh Peguam Juan Goh. Saksi ke-30, kanak-kanak ke-21 pula, pelajar yang merupakan antara pelajar yang pergi ke tandas bersama dua rakan lain pada malam yang sama, memberi satu lagi lapisan kisah, sesuatu yang datang terus daripada hati Zara sendiri. Juan Goh. Eksibit merupakan buku Love and Peace dan saksi mengenal pasti diari itu sebagai milik Zara. Saksi juga memaklumkan bahawa Zara gemar menconteng dan menulis perkara kecil dalam diari berkenaan seolah-olah mencurahkan perasaan melalui tulisan. Juan Goh berkata, saksi berkenaan turut menjelaskan bahawa dia tidak membaca keseluruhan diari, sebaliknya hanya sebahagian kandungan dalam diari tersebut. Juan Goh berkata, saksi berkenaan turut menyebut bahawa arwah pernah bertanya kepada dua rakan baiknya, "Kalau saya terjun dari sini, kamu sayang saya kah?" Soalan itu, separa gurauan, separa luahan. Adakah ia jeritan kecil minta difahami yang tidak sempat disahut? Seksyen 4. Persoalan yang masih tertinggal. Kini, inkues yang dipengerusikan Hakim Coroner Amir Shah Amir Hassan terus meneliti satu demi satu keterangan. Persoalannya, adakah ada naratif Zahra benar-benar memilih untuk terjun? Atau ada tekanan, buli dan emosi yang tidak pernah disiasat tuntas? Keterangan demi keterangan membuka ruang untuk kita bertanya, bagaimana sistem asrama kita menangani perasaan, trauma dan suara kecil pelajar yang terpinggir. Zara Khairina bukan sekadar nama dalam laporan mahkamah. Dia anak, pelajar dan sahabat yang pernah tersenyum seperti remaja lain. Inkues ini bukan hanya mencari sebab, tetapi kebenaran. Dan mungkin keadilan yang lebih besar. Bagaimana kita melindungi anak-anak lain dari kisah yang sama. Saksi berkata mereka bertiga masuk ke tandas, menunggu Zara untuk keluar dari tandas nombor 1, tetapi Zara tidak keluar-keluar. Mereka tunggu Zara lebih kurang 5 minit. Saksi kata dia tunggu Zara keluar tandas kerana dia mau guna tandas nombor 1, walaupun ada bilik tandas lain. Saksi kata mereka tidak panggil Zara keluar atau ketuk tandas nombor 1. Saksi kata mereka pergi ke bilik dom Zara untuk kejutkan Ketua Dom Zara dan juga ahli-ahli bilik Dom Zara supaya mereka boleh temankan saksi dan mereka pergi tandas untuk tengok balik keadaan Zara. Namun tidak ada ahli Dom yang mau bangun temankan mereka balik ke tandas untuk tengok keadaan Zara. Ketua Dom cuma berkata, kenapa dia berkurung juga tu? Biarlah dia tu. Ahli Dom lain pula cuma kelihatan mamai dan sambung tidur balik saja. Apa pandangan anda? Adakah budaya sindiran dan buli masih berleluasa di sekolah? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tak terlepas kemas kini inkues Zana Khairina seterusnya.